Okey, selamat pagi semua. Hari ini cikgu sambung lagi tajuk ubahan bahagian kedua, di mana hari ini cikgu nak terangkan dua contoh melibatkan soalan-soalan kebat. Ya, soalan yang aras tinggi. So cikgu harap kamu akan cuba menjawab soalan-soalan kebat. Okey, lihat buku teks. Okey, contoh 7. Okey, dalam soalan dinyatakan bahawa luas L, so luas simbolnya adalah L, satu demi satu semi bulatan berubah secara langsung. So nampak tak ada perkataan berubah secara langsung. So berubah secara langsung ni adalah simbolnya macam ini, berubah secara langsung. Okey, dengan kuasa 2 diameternya D. Okey, nampak tak perkataan ini? Kuasa 2 diameternya. Walaupun dia bagi simbol D, tapi kuasa 2 diameternya bermaksud D kuasa 2. Okey, so L adalah L. Nampak tak? L berubah secara langsung simbol ini. Okey, so, simbol berubah secara langsung. Kuasa 2 diameternya D, kita tukar kepada D kuasa 2. So daripada satu ayat tukar dalam bentuk simbol. Okey, diberi luas semi bulatan ialah 3.08. Okey, luas ni berada di mana? Luas adalah L. So kita masukkan dalam L, nilai L. Kalau kamu tengok dekat sini, okey, lepas kita daripada bentuk simbol, kamu kena tukar kepada bentuk persamaan. Ingat balik cikgu cakap semalam, simbol berubah secara langsung ni, bila kamu nak hilangkan, dia akan jadi sama dengan K. Nampak tak? Dia tambah sama dengan K. L, kita bawa turun L. D kuasa 2, kita bawa turun D kuasa 2. So, yang tambah sekarang adalah sama dengan K. Okey, ya? Okey, cikgu tambah ni, tak berapa nampak simbol sama dengan ni. Okey, ni sama dengan. Okey, kita pergi kepada soalan semula. Okey, bila dia beritahu luas bulatan 3.08, masukkan dekat dalam L. Ini 3.08 adalah untuk L. Luas. Sama dengan K. K tak tahu nilai dia sebab K adalah pemalar. Okey, so apa lagi yang diberi kat sini? Apabila diameter simbolnya apa tadi? D kan? Ialah 2.8. So masukkan 2.8 ni dalam formula D dekat sini. So formulanya D kuasa 2. So masukkan 2.8 kuasa 2. Okey. So lepas tu kita mesti nak cari nilai K, iaitu pemalar dia. K sama dengan 3.08. 2.8 kuasa 2 ni bawa pergi sebelah kiri, dia akan jadi 3.08 bahagi 2.8 kuasa 2. So bila kita buat pembahagian, kita akan dapat 11/28. So tolong tekan kalkulator, jangan dengar saja cikgu punya arahan ni ya. Okey, so tolong cuba pastikan kamu dapat 11/28. So akhirnya bila kamu dapat nilai K, ambil semula persamaan tadi, masukkan dengan nilai K, pemalar yang kamu dah dapat tadi. So L sama dengan 11/28 D kuasa 2. Okey, boleh ya? Cikgu harap kamu boleh faham. Yang ni K, yang D kuasa 2 kita copy paste je. Cuma tambahlah persamaan ni nilai K. So konsep yang sama yang kamu dah buat latihan semalam. Perbezaan dia di sini adalah soalan kebat. Itu je. Soalannya soalan kebat. Okey, tapi ada tambah lagi soalan dekat sini sebab dia soalan kebat. Selepas kamu dapat persamaan, kamu kena masukkan nilai. Soalan tanya, hitung nilai D apabila L 19.25. Bermaksud, lepas kamu dapat persamaan dekat sini, ini persamaan yang kamu dah dapat, gunakan persamaan yang kamu dapat ni untuk cari nilai yang lain. Dia secara nilai D tak tahu berapa. Bila dibagi L 19.25, so kena masukkan L ni 19.25. So nampak tak ni L? Cikgu masukkan 19.25. 11/28 cikgu carry forward. Okey, D kuasa 2 kita tak tahu. Macam ni. Nampak tak? Kita carry forward ke bawah. Okey, lepas tu D kuasa 2 kan? So, bila kita nak simplify 28 ni jadikan darab. Okey, 11 ni bila bawa turun bawah dia akan jadi bahagi. Jadi D kuasa 2 sama dengan 19.25 darab 28 bahagi dengan 11. Okey, tekan kalkulator.
tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan ni sebenarnya adalah 49. Cuba tekan kalkulator. Okey, so bila kamu tekan dapat 49, tapi bila nak D saja, okey, sebenarnya D kuasa 2 sama dengan 49, tapi bila nak D saja kena buat punca kuasa. Sebab yang ni D kuasa 2. Bila nak D saja, cikgu cakap nak hilangkan D kuasa 2 kena buat square root. So square root of 49 you akan dapat 7 cm. So barulah kamu dapat jawapan akhir. Okey. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada contoh yang terakhir untuk hari ini, iaitu contoh 8. Okey, ini pun soalan kebat. Okey, tapi cikgu cakap bila soalan ubahan ni pertama sekali ambil ayat, tukar dalam bentuk simbol. Okey, kita tengok soalan dia. Tempoh ayunan A saat. Okey, bila dia bagi simbol ni mesti kita kena guna. Ini A saat. Bagi satu bandul ringkas berubah secara langsung. So berubah secara langsung ni cikgu highlight. Simbolnya simbol ikan. Dengan punca kuasa 2 panjang benang P. Simbolnya P. Tapi bukan P saja. Kuasa. Nampak tak perkataan ini? Punca kuasa 2 panjang benang P. Jadi yang cikgu nampak mindset sekarang ni adalah A. Simbol ini, simbol berubah secara langsung dan square root of P. So, jadilah bentuk yang ni. Jadilah simbol A, simbol macam ikan ni, punca kuasa 2, P. Okay, simbol ikan ni simbol berubah secara langsung. Okay, lepas tu bila kita nak hilangkan simbol ni kepada bentuk persamaan, cikgu cakap kamu kena tambah. Cikgu ambil highlighter supaya kamu nampak lagi. Okey, simbol ini, okey, alfa ni, macam alfa ni, bila kamu nak hilangkan, kamu kena tambah sama dengan K. Dia tu setara. Okey, jadi A sama dengan K square root of P, punca kuasa 2 P. Okey, lepas tu masukkan nilai yang diberi. Diberi bahawa satu bandul ringkas dengan panjang benangnya ialah 9 cm. So, benang. Bila dikata 9 cm, 9 cm ni di mana? Okey, kalau kamu rasa confused, kamu tengok yang mana simbol yang ada 9 cm. Yang ni kan cm. Ni pun cm. So, jadi 9 ni ialah P. So, masukkan P ni sama dengan 9. Okey, mempunyai tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat. Saat dekat mana? Saat ni adalah huruf A. So, masukkan A ni 1.2. So, bila kamu calculate, kamu akan dapat K sama dengan 1.2 bahagi punca kuasa 9. Sebab kita nak K dekat sini, punca kuasa 29 ni bawa pergi sebelah kiri kan? Okey, so dapat 1.2 bahagi punca kuasa 29 dapat 0.4. Okey, lepas dapat nilai pemalar, cikgu cakap tadi, sama saja ambil formula asal balik. A sama dengan 0.4 punca kuasa 2. Punca kuasa 2 P. Okey, kamu akan dapat satu persamaan umum yang ada nilai pemalar. Okey, lepas tu ada lagi pertambahan soalan. Hitung tempoh ayunan dalam saat. Okey, soalan tanya tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang ialah 25 cm. So, masukkan panjang benang. 20 cm ni apa? Tengok balik kalau kamu rasa apa benda ni, A ke P ke, tengok balik soalan 25 cm. Okey, ini P, cm nampak tak? Jadi 25 ni masuk pada nilai P. So, masukkan nilai P, 25 dekat sini. So, 0.4. Punca kuasa 25, automatik kamu akan dapat jawapan 2. So, nilai jawapan akhir ialah A sama dengan 2 saat. Dah dapat jawapan akhir, markah penuh. Okey, itu saja pada cikgu. Selamat mencuba.